Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Ya, hari ini kita akan berada di kelas biologi dan cikgu akan membincangkan bab 3 nutrisi dalam tumbuhan. Ya, untuk biologi tingkatan 5 KSSM. Untuk tajuk ini, adakah anda tahu apakah baja kompos? Anda pernah dengar apakah baja kompos, pelajar? Ya, baja kompos. Ini contoh baja kompos, pelajar, iaitu baja organik. Ya, kita boleh dapatkan baja kompos daripada bahan-bahan buangan seharian kita. Contohnya boleh dapatkan daripada tinja, binatang, dan juga kita boleh dapatkan daripada makanan-makanan yang terbuang yang kita boleh peram untuk beberapa ketika. Untuk supaya makanan-makanan yang terbuang tadi diuraikan oleh bakteria yang akhirnya boleh menghasilkan baja organik yang sangat bermanfaat untuk membantu pertumbuhan-tumbuhan. Ini baja-baja kompos yang selalu kita nampak di sekitar kita. Ya, selalunya baja kompos ni disediakan dengan menggunakan sabut kelapa sawit dan juga makan makanan, lebihan makanan dan juga daripada daun ataupun bahagian tumbuhan yang telah mati. Inilah dia. Ini baja kompos ya. Jika kita lihat, inilah yang dinamakan sebagai baja kompos. Ya. Baja kompos ialah baja yang terhasil daripada bahan-bahan organik. Ya, kita boleh gunakan berbagai bahan organik. Contohnya sabut, kemudian bahan daun-daun kering yang dibakar dan sebagainya. Kan dah lihat, inilah rupa baja kompos. Ini baja kompos. Baja kompos ini kita boleh gunakan untuk penanaman. Ya. Nampak tak, bila tanaman diletakkan baja kompos, tanaman kita akan menjadi subur. Ya, pelajar, dalam tajuk ini, apa yang kita akan sentuh hari ini ialah nutrien. Ya, kita akan kenali nutrien tak organik utama. Ya, pelajar, nutrien tak organik utama kita boleh bahagikan kepada dua. Pertama ialah makronutrien. Bila saya sebut makro bermaksud banyak. Bermakna makronutrien ialah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang agak banyak. Jadi apakah nutrien-nutrien tersebut? Ya, antara unsur yang diperlukan oleh tumbuhan untuk membantu tumbuhan dalam kuantiti yang agak banyak, pertama ialah karbon, kalsium, hidrogen, magnesium, oksigen, fosforus, nitrogen, sulfur dan kalium. Dan satu lagi, pelajar, kita ada mikronutrien. Mikronutrien ialah unsur surih ataupun unsur yang diperlukan dalam kuantiti yang kecil berbanding makronutrien. Jadi mikronutrien di sini ialah klorin, zinc, besi, kufrum, mangan, nikel, boron dan molybdenum. So, inilah antara mikronutrien dan juga makronutrien yang diperlukan untuk membantu pertumbuhan-tumbuhan. Seterusnya, pelajar, marilah kita lihat apakah makronutrien yang paling utama. Ya, makronutrien yang paling utama yang membantu dalam pertumbuhan tumbuhan ialah 3 ini, pelajar. Pertama ialah karbon, kedua ialah hidrogen, ketiga ialah oksigen. Agaknya kenapa? Ya, kerana ketiga-tiga ini berfungsi sebagai komponen penting dalam kita oksigen dan juga kita karbon. Juga merupakan komponen dalam semua sebatian organik tumbuhan dan juga komponen penting dalam sintesis gula. Ya, apakah kesan kekurangan? Ya, kesan kekurangan ketiga-tiga unsur ini boleh menyebabkan fotosintesis tidak berlaku. Dan seterusnya, apa kesannya? Ya, boleh menyebabkan kekurangan pembebasan oksigen oleh tumbuhan. Dan sudah tentulah boleh mengakibatkan pertumbuhan-tumbuhan terbantut. Ya, pelajar, di sini cikgu paparkan
makronutrien yang diperlukan dan kesan kekurangannya kepada tumbuhan. Jika kita lihat pelajar, nitrogen sangat penting untuk memberi warna hijau kepada tumbuhan melalui pembentukan klorofil. Juga merupakan komponen utama protein, asid nukleik dan enzim-enzim dalam fotosintesis dan respirasi. Kesan kekurangan nitrogen boleh menyebabkan daun mengalami klorosis, iaitu daun menjadi kuning. Dan seterusnya daun sebelah bawah gugur, proses sintesis protein terjejas dan pertumbuhan-tumbuhan terbantut. Kedua, kita ada kalium. Kalium penting untuk mensintesis protein dan juga metabolisme karbohidrat. Berfungsi sebagai kofaktor bagi beberapa enzim dan juga membantu mengekalkan kesegahan tumbuhan. Okey, kesan kekurangan kalium apa? Ya, kesan kekurangan kalium ialah sintesis protein akan terjejas. Sisi daun berwarna kuning dan juga kematian tumbuhan peramatang. Ya pelajar, seterusnya kita ada kalsium yang merupakan komponen utama lamela tengah, dinding sel dan gentian gelendung semasa pembahagian sel. Kesan kekurangan boleh menyebabkan pertumbuhan terbantut, daun yang terherot dan bercuping, bahagian di antara urat daun akan menjadi kuning. Dan seterusnya pelajar, kita ada magnesium, merupakan komponen utama struktur molekul klorofil, mengaktifkan beberapa enzim tumbuhan, terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Ya, apa dia kesan kekurangan magnesium? Bahagian di antara urat daun matang akan menjadi kuning, bintik merah terbentuk pada permukaan daun dan daun bercuping. Dan seterusnya kita ada fosforus. Ya, fosforus terlibat dalam mensintesis asid nukleik, adenosin trifosfat dan fosfolipid dalam membran plasma. Juga bertindak sebagai koenzim dalam fotosintesis dan respirasi. Apakah kesan kekurangan fosforus? Pertumbuhan akar yang tidak sihat menyebabkan pembentukan daun yang berwarna hijau tua dan pudar. Dan seterusnya menyebabkan bintik merah atau ungu kelihatan pada daun tua. Dan seterusnya pelajar, kita ada sulfur. Sulfur merupakan komponen untuk beberapa asid amino. Juga merupakan salah satu komponen vitamin B dan beberapa jenis koenzim. Kesan kekurangan sulfur boleh menyebabkan daun atau seluruh tumbuhan menjadi kuning. Dan seterusnya kita lihat pula pelajar, fungsi mikronutrien dan kesan kekurangannya. Mikronutrien pertama yang akan kita bincangkan ialah klorin. Penting dalam keseimbangan tekanan osmosis sel dan tindak balas fotosintesis. Kesan kekurangannya boleh menyebabkan tumbuhan menjadi layu, pertumbuhan akar menjadi lambat dan daun mengalami klorosis. Dan juga boleh mengurangkan penghasilan buah. Ferrum bertindak sebagai kofaktor dalam sintesis klorofil. Ferrum juga penting bagi pertumbuhan pokok yang muda. Kesan kekurangan ferrum boleh menyebabkan daun muda menjadi kuning. Mangan mengaktifkan enzim fotosintesis. Penting untuk respirasi sel dan metabolisme nitrogen. Kesan kekurangan mangan boleh menyebabkan jaringan urat hijau daun berlatar belakangkan hijau muda. Ya, urat hijau tua berlatar belakangkan hijau muda. Dan bintik perang muda atau kelabu di antara urat daun. Boron membantu akar dalam pengambilan ion kalsium dan translokasi sukrosa. Juga terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan membantu percambahan debunga. Kesan kekurangan boleh menyebabkan kematian tunas terminal dan pertumbuhan yang abnormal, daun menjadi tebal, bergulung dan rapuh. Seterusnya pelajar, kita ada zinc. Penting dalam pembentukan daun, mensintesis oksin iaitu hormon pertumbuhan, juga terlibat sebagai kofaktor dalam metabolisme karbohidrat. Zinc. Kesan kekurangan boleh menyebabkan permukaan daun berbintik dengan bahagian berklorosis dan menyebabkan pertumbuhan akan terbantut. Kufrum terlibat dalam metabolisme nitrogen dan juga fotosintesis. Penting bagi pertumbuhan, pembiakan dan pembentukan bunga.
Kesan kekurangan kufram boleh menyebabkan kematian apeks pucuk muda. Pintik perang kelihatan pada daun terminal, tumbuhan menjadi terbantut. Seterusnya kita ada nikel, merupakan komponen enzim tumbuhan yang terlibat dalam menguraikan urea menjadi amonia yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Kesan kekurangan menyebabkan pertumbuhan terbantut, mengurangkan hasil tanaman. Kesan terbakar pada hujung daun disebabkan pengumpulan urea. Dan akhir sekali belajar, mikronutrien seterusnya ialah molybdenum. Molybdenum berfungsi ataupun terlibat dalam pengikatan nitrogen dan penurunan nitrat semasa sintesis protein. Kesan kekurangan molybdenum boleh menyebabkan klorosis pada bahagian di antara urat daun matang, daun berwarna hijau pucat dan hasil tanaman akan berkurang. Ini adalah contoh tumbuhan yang mana daunnya mengalami klorosis. Daun menguning mengalami klorosis disebabkan kekurangan nutrien yang terlibat bagi penghasilan klorofil. Seterusnya kita ada larutan lengkap yang kita namakan dia sebagai larutan Coultonop. Larutan Coultonop ialah larutan lengkap yang mengandungi semua makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan pada kuantiti yang mencukupi. Jadi jika kita lihat di sini inilah antara kandungan-kandungan makronutrien dan mikronutrien yang terdapat dalam Coultonop. Larutan Coultonop ini sebenarnya telah disediakan oleh seorang saintis yang bernama Wilhelm Knoop. Di mana larutan ini mengandungi semua unsur mineral yang terdiri daripada makro dan mikronutrien. Ianya digunakan untuk mengkaji kepentingan pelbagai nutrien untuk pertumbuhan tumbuhan. Dan merupakan satu larutan lengkap yang dikenali sebagai larutan Coultonop yang mengandungi semua mineral yang diperlukan oleh tumbuhan. Dan seterusnya belajar, jom kita lihat apakah organ pengambilan air dan garam mineral. Sudah tentulah akar. Apa pula fungsi akar fungsi akar yang pertama ialah memberi sokongan dan kekuatan serta mengukuhkan kedudukan tumbuhan. Dan seterusnya apa fungsi akar yang kedua? Sudah tentulah menyerap air dan garam mineral dari tanah dan mengangkutnya ke bahagian batang dan juga ke bahagian akar ini kita boleh bahagikan kepada pangkal akar yang bersambung dengan batang tumbuhan. Jadi pelajar, ini adalah bahagian pangkal akar seterusnya kita ada rambut akar yang diadaptasi dengan sel-sel epidermis akar. Jadi pelajar, sebenarnya jika kita lihat pada gambar rajah ini, sepatutnya ada akar-akar rambut yang lebih halus. Cikgu cuba untuk lukiskan akar-akar rambut. Pada epidermis ini, epidermisnya akan beradaptasi untuk membentuk akar-akar rambut yang lebih halus dan jumlah yang banyak. Akar rambut yang halus dan banyak ini sebenarnya menambahkan lagi jumlah luas permukaan. Menambahkan jumlah luas permukaan untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Dan seterusnya pelajar, kita ada jidal akar. Jidal akar merupakan hujung akar yang berfungsi untuk melindungi akar. Pertama kita lihat endodermis. Ini adalah endodermis yang lapisan berwarna putih ini. Merupakan lapisan pemisah antara korteks dan selinder vaskular, di mana sel-selnya tersusun rapat dan hanya setebal satu sel. Mengalami penebalan subrin atau lignin dan membenarkan air dan garam mineral diserap daripada tanah memasuki selinder vaskular, tetapi tidak membenarkan gelembung udara. Harap jelas belajar. Dan kita ada selinder vaskular. Selinder vaskular terdiri daripada xylem primer, pericycle dan phloem primer. Inilah dia kedudukan selinder vaskular.
merupakan teras akar yang terdiri daripada xylem, phloem dan dikelilingi oleh tisu perisikal. Perisikal terlibat dalam pertumbuhan sekunder dan pembentukan cabang akar. Tisu xylem seperti mana yang anda telah ketahui berfungsi untuk air dan garam mineral, manakala phloem mengangkut bahan organik ataupun hasil fotosintesis dan juga hormon pertumbuhan. Kita lihat bahagian seterusnya ialah epidermis. Ya, bahagian luar yang berwarna kelabu ini kita namakannya sebagai epidermis. Merupakan dinding nipis yang membran selnya telap air bagi memudahkan pergerakan air ke dalam akar. Ia membentuk ataupun beradaptasi untuk membentuk rerambu akar, dan sifat rerambu akar ini tidak diselaputi oleh kutikel. So, apakah kelebihannya? Ya, bagi membenarkan penyerapan air, dan juga satu lagi sifatnya ataupun cirinya ialah mempunyai vacuole yang besar bagi menyimpan air. Ya, pelajar, kita ada korteks, merupakan lapisan di bawah epidermis yang mana dinding sel yang nipis bagi memudahkan pergerakan air ke dalam akar. Sel-sel ini disusun longgar bagi memudahkan pertukaran gas berlaku, dan sebahagian besarnya terdiri daripada sel-sel parenkima. Ya, itulah tadi keempat tisu yang penting yang anda perlu tahu fungsi serta cirinya yang terdapat pada bahagian akar tumbuhan. Seterusnya pelajar, marilah kita lihat kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Ada pelbagai cara tumbuhan memperolehi nutrisinya untuk mendapatkan tenaga untuk hidup dan juga untuk bertumbuh. Ya pelajar, pertama anda perlu tahu apakah nutrisi. Ya, nutrisi ialah proses di mana organisma memperolehi tenaga dan nutrien daripada makanan untuk pertumbuhan, untuk penyelenggaraan dan membaiki tisu-tisu yang rosak. Yang pertama pelajar yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah parasit. Tahukah anda apakah parasit? Parasit ialah tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain. Ya, tetapi tumbuhan ini mempunyai akar yang menyerap bahan organik, air dan mineral daripada perumah, bermakna akarnya boleh menembusi hingga ke xylem dan phloem perumah dan seterusnya menyerap bahan-bahan organik, air dan mineral daripada perumah. Parasit boleh membina makanan sendiri tak? Ya, ada. Ada sesetengah parasit boleh membina makanan sendiri kerana mengandungi klorofil. Contohnya pokok dedalu. Perumah akan mengalami kekurangan nutrisi. Tetapi parasit akan menjadi lebih subur. Bermakna di sini kita dapati bahawa parasit mendapat keuntungan tetapi perumah mengalami kerugian. Ini adalah salah satu contoh parasit, iaitu bunga pakma. Dan seterusnya pelajar, kita lihat pula epifit. Epifit ialah tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain dan boleh sintesis makanan sendiri. Tetapi epifit tidak menyerap nutrien daripada tumbuhan tersebut. Epifit mendapatkan nutrien daripada celah-celah batang pokok. Mungkin ada habuk-habuk yang terkumpul ataupun humus-humus yang terkumpul humus yang terkumpul di celah-celah batang pokok. So nutrien tadi didapati daripada celah-celah batang pokok, tetapi tidak didapati daripada phloem dan juga xylem perumah. Apakah contoh epifit? Kalau kita lihat di sini, gambar yang ditunjukkan di sini ialah langsuya. Kita ada juga pokok orkid merpati dan juga kita ada juga pokok duit-duit, dan tanduk rusa pun boleh kita kategorikan sebagai epifit. Satu lagi pelajar, kita ada tumbuhan karnivor. Tumbuhan karnivor boleh sintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Tumbuhan ini boleh merembeskan nektar. Apa rasa nektar pelajar? Ya, rasa nektar manis. So, nektar ini boleh menarik perhatian serangga. Dan seterusnya, memerangkap serangga. Serangga akan dicernakan dengan jus pencernaan yang dihasilkan oleh tumbuhan karnivor.
Serangga yang ditangkap dan dicernakan tadi akan membekalkan nitrogen untuk membantu pertumbuhan tumbuhan karnivor. Ya, agaknya apakah tumbuhan karnivor ini pelajar? Ya, pokok. Pokok apa ni pelajar? Pokok periuk kera. Ya, tumbuhan karnivor contoh di sini ialah pokok periuk kera. Cikgu bawakan kepada anda satu contoh tumbuhan. Kita nampak di sini pelajar, ada organisma X menumpang pada tumbuhan lain iaitu pokok getah. Katakanlah saya berikan soalan kepada anda, apakah ciri-ciri penyesuaian yang terdapat pada organisma X ini untuk membantu ataupun membolehkan organisma X ini hidup pada pokok getah. Sebelum itu pelajar, apakah tujuan agaknya organisma X ini hidup pada pokok getah? Kita nampak kedudukannya yang tinggi. So tidak lain dan tidak bukan, tumbuhan X ini berada pada pokok getah untuk mendapatkan cahaya matahari. Untuk berfotosintesis. Tetapi ada beberapa penyesuaian ya pelajar. Kalau kita lihat sebenarnya tumbuhan X ini ialah pokok orkid merpati. Pertama kita lihat pada bahagian akarnya, kita nampak akarnya terjuntai di udara dan kita namakan ini sebagai akar udara. Akar udara ataupun aerial roots. Yang berfungsi untuk memerangkap wap air yang terdapat di dalam atmosfera untuk menyerap menyerap wap air yang terdapat di dalam atmosfera. Seterusnya kita nampak bahagian batangnya yang membengkak. Yang ini kita namakan dia sebagai filamen, di mana batang yang membengkak ini membolehkan air disimpan. Sebab apa? Tumbuhan ini tidak boleh menyerap air dari tanah. Dan seterusnya kita nampak juga kat sini, kelebihannya satu lagi ialah mempunyai daun yang tebal ataupun daun sukulen. Daun yang tebal membolehkan penyimpanan air. Itulah antara adaptasi yang terdapat pada tumbuhan epifit seperti pokok orkid merpati ini. Dan seterusnya, bingkisan untuk anda semua pelajar. Cuba jawab soalan ini dengan tepat. Encik Nabil telah menanam sayuran dengan menggunakan kaedah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Beliau telah meletakkan sabut yang terendam dalam larutan nutrien bagi memenuhi keperluan pertumbuhan sayuran itu. Yang pertama, pelajar namakan kaedah yang digunakan oleh Encik Nabil ini. Apakah kegunaan sabut itu agaknya? Ketiga, apakah adaptasi akar bagi membolehkan sayuran ini mendapat nutrien secukupnya? Dan keempat, apakah kebaikan kaedah penanaman ini? Pelajar, sila jawab. So ini adalah antara soalan-soalan kebat yang mungkin anda boleh fikirkan. Soalan aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Apakah nama kaedah ini pelajar? Kaedah apa ya? Kaedah ini ialah kaedah hidroponik. Apakah kegunaan sabut yang terendam tadi pelajar? Sabut tadi membolehkan nutrien ataupun membolehkan larutan nutrien yang terdapat di bahagian bawah tadi meresap. Ke mana? Ke akar tumbuhan yang ditanam itu. So, memudahkan peresapan. Memudahkan peresapan larutan nutrien ke akar tumbuhan. Seterusnya, apakah adaptasi akar bagi membolehkan sayuran ini mendapat nutrien secukupnya? Apakah adaptasi akarnya? Mempunyai akar serabut yang banyak. So, memudahkan penyerapan nutrien. Seterusnya, apakah kebaikan kaedah ini pelajar? Jika kita lihat kaedah ini sangat murah, kita boleh gunakan bahan-bahan terpakai. Dan juga menjimatkan ruang, anda boleh susun di mana-mana di bahagian rumah anda. Seterusnya pelajar, kita nampak apa lagi? Tidak perlu disiram setiap hari, menjimatkan masa. Menjimatkan masa penyiraman. Seterusnya, kita boleh bekalkan kuantiti nutrien yang mencukupi pada tumbuhan ini. Dan ada banyak lagi kebaikan-kebaikan yang boleh anda fikirkan.
Jom, so fikir-fikirkan pelajar. Okey, ini contoh ya tumbuhan-tumbuhan epifit. Okey, kita ada pokok orkid merpati, cantik bukan? Kita ada juga pokok duit-duit di bahagian bawah ini. Dan kita ada satu tumbuhan parasit di sini. Inilah pokok dedalu. Semoga kejayaan menjadi milik anda semua. Usaha dan terus berusaha. Jangan lupa banyakkan berdoa tau. Dan boleh layari ataupun boleh ke channel YouTube saya untuk melihat atau menonton video PDPC seterusnya. Dan pelajar jangan lupa ya untuk like, share dan jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Zembayus. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk anda semua.